Selamat datang ke channel YouTube Cikgu Ainun Senyum. Jangan lupa tonton, like, komen, subscribe dan share. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Jadi alhamdulillah kita bertemu sekali lagi di channel YouTube Cikgu Ainun untuk meneruskan pembelajaran kita. Saya Cikgu Ainun binti Senyum, merupakan guru ekonomi yang kini bertugas di SMK Karak, Bentong, Pahang. Jadi insyaAllah dalam hidup kita sentiasa cuba buat yang terbaik walau kita bukan yang terbaik. Jadi insyaAllah pembelajaran kita hari ini diteruskan lagi dengan ekonomi tingkatan 4 di bawah bab 3. Jadi hari ini cikgu akan membincangkan tajuk pendapatan individu. Okey, jadi standard pembelajaran kita ialah 3.2.4 menjelaskan jenis-jenis pendapatan iaitu upah, sewa, faedah, dividen, untung dan bayaran pindahan. Jadi sekiranya kamu ingin merujuk buku teks, bolehlah lihat muka surat 150 hingga 152. Baik. Kita lihat apakah jenis-jenis pendapatan individu. Okey. Jadi bila bercakap tentang pendapatan, tentu sekali terbayang tentang apa dia? Wang gaji, duit-duit. Okey. Jadi kita tengok dahulu pendapatan individu ni ada berapa. Okey. Jadi yang pertama kita ada upah, kedua sewa, ketiga faedah, keempat dividen, kelima untung dan yang keenam bayaran pindahan. Bermakna ada 6 jenis pendapatan individu. Okey, daripada 6 tadi, kita boleh bahagikan dia kepada 2 kategori. Okey, kategori yang pertama adalah pendapatan faktor tidak produktif dan yang kedua adalah pendapatan faktor produktif. Okey, daripada 6 tadi, hanya satu berada di bawah pendapatan faktor tidak produktif iaitu bayaran pindahan. Manakala 5 jenis pendapatan lagi berada di bawah pendapatan faktor produktif. Apa dia? Upah, sewa, faedah, dividen dan untung merupakan pendapatan faktor produktif. Sekejap lagi cikgu akan terangkan kepada kamu apakah yang dimaksud dengan pendapatan faktor produktif dan tidak produktif. Okey, sebelum itu kita lihat ini merupakan kerjaya yang menerima bayaran gaji purata bulanan tertinggi di Malaysia. Jadi kamu boleh lihat di situ termasuklah pakar bedah, hakim, peguam, pengurus bank, CEO. Jadi maknanya mungkin ini boleh kamu jadikan panduan untuk meneruskan kerjaya kamu selepas tamat persekolahan nanti. Okey, baik. Kita lihat pendapatan individu tadi. Apa yang dimaksudkan dengan pendapatan individu itu sendiri? Okey. Jadi pendapatan individu ialah merujuk kepada ganjaran ganjaran berbentuk wang yang diterima oleh individu dalam tempoh masa tertentu. Jadi pendapatan individu tadi seperti yang cikgu dah terangkan boleh dibahagikan kepada pendapatan faktor produktif dan pendapatan faktor tidak produktif. Okey, mari kita lihat apa itu faktor produktif. Faktor produktif merupakan faktor pengeluaran yang memberi sumbangan dalam ekonomi. Jadi dalam bab 1 kita telah belajar tentang faktor pengeluaran. Jadi faktor pengeluaran kita ada berapa? Ada berapa? Ada 4. Okey, jadi
cikgu turunkan di sini, letakkan di sini. Inilah 4 jenis faktor pengeluaran dan di mana jenis pendapatan merupakan ganjaran kepada faktor pengeluaran tersebut. Jadi buruh akan menerima ganjaran upah, tanah menerima sewa, modal akan menerima faedah atau dividen dan usahawan akan menerima untung. Jadi semua sekali ada 5 di bawah faktor produktif. Pendapatan yang dihasilkan daripada faktor-faktor pengeluaran yang produktif. Okey, kita lihat pula apa dimaksudkan dengan faktor tidak produktif. Okey, jadi faktor tidak produktif merujuk kepada mereka yang tidak memberi sumbangan apa-apa dalam ekonomi. Maknanya dia tak buat apa-apa tetapi mereka ini menerima pendapatan. Jadi contoh adalah suri rumah, pelajar dan juga pesara. Jadi kesemua pendapatan ataupun faktor tidak produktif ini akan menerima pendapatan dalam bentuk bayaran pindahan. Okey, bayaran pindahan. Jadi sebagai contoh, kamu menerima wang saku daripada ibu bapa kamu. Itu merupakan contoh bayaran pindahan. Dan kamu sebagai seorang pelajar menerima beasiswa misalnya, contohnya Yayasan Pahang, beasiswa kecil persekutuan ataupun menerima derma siswa. Itu semua termasuk dalam pendapatan faktor tidak produktif. Begitu juga dengan suri rumah, mungkin ibu kamu seorang suri rumah, jadi dapat allowance bulanan daripada suami, jadi itu adalah bayaran pindahan. Okey, so kita teruskan. Jadi dapat kita ringkaskan bahawa pendapatan individu 6 tadi, inilah 6 jenis ganjaran ataupun pendapatan individu. Jadi kita ada upah, sewa, faedah, dividen, untung dan bayaran pindahan. Jadi selepas ini kita akan lihat satu persatu. Baiklah, kita tengok yang pertama dahulu iaitu upah. Okey? Jadi upah seperti yang kita sudah maklum merupakan ganjaran kepada faktor buruh. Faktor buruh ini, jadi macam mana faktor buruh ini layak untuk mendapat ganjaran upah? Okey, mereka ini mestilah individu yang menyumbangkan tenaga fizikal atau mental, tenaga mental dan fizikal dalam proses pengeluaran. Jadi upah ini dibayar mengikut masa bekerja ataupun hasil output. Dan dia terdiri daripada upah wang ataupun upah nominal dan upah benar. Jadi upah wang itu duit itu sendiri, dan upah benar merupakan kuasa beli wang. Okey, kita lihat lagi upah wang tadi. Jadi upah wang ialah upah yang diterima dalam bentuk ringgit dan sen. Jadi jika seorang individu itu menerima gaji RM5,000. Okey, jadi itu adalah upah wang. Dan di sini ada cikgu berikan contoh, Encik Syahmi seorang pegawai bank menerima gaji sebanyak RM5,000 sebulan. Bermakna RM5,000 ini merupakan upah wang. Maknanya dia disebut dalam diterima dalam bentuk ringgit, dan kalau ada sen sekali, itu upah wang. Okey, bagaimana pula dengan upah benar? Okey, jadi kalau kamu lihat ini, cikgu nak bagi gambaran sedikit. Okey, ini contoh. Pada tahun 1998 bila kita ada RM50, kita boleh beli barang 1 troli. Okey, tahun 2010 kita ada RM50, kita hanya mampu membeli barang separuh troli. Dan tahun 2020 suku troli saja, ada 2-3 barang saja dengan RM50. Jadi cikgu nak bagi gambaran bahawa ini yang dimaksudkan dengan upah benar. Okey, upah benar merujuk kepada jumlah barang atau perkhidmatan yang mampu dibeli dengan sejumlah upah wang. Jadi ia juga dikenali sebagai kuasa beli upah wang. Okey, jadi tadi contohnya Encik Syahmi menerima RM50,000, tetapi kemampuan
wang RM5,000 itu untuk membeli barang, mungkin tidak, bukan 50, bukan RM5,000. Macam tu lah. Dan macam mana kita nak tentukan kemampuan kuasa beli wang ini? Okey, jadi kita tengok dulu pengiraan. Jadi kita memerlukan rumus untuk menentukan upah benar, di mana upah wang yang diperoleh akan dibahagikan dengan harga purata barang. Okey, apa itu harga purata barang? Pukul rata bagi jumlah semua harga barang dalam suatu ekonomi di sesuatu tempat. Okey, jadi secara ringkasnya, jika harga purata barang naik, dia akan menjejaskan kemampuan upah wang. Okey, bagaimana kita nak kira harga purata barang? Jumlah harga barang dibahagi dengan bilangan barang. Okey, baik. Kita lihat contoh dahulu. Andaikan tadi upah wang adalah RM5,000 dan kita ada 3 jenis barang. Kita ambil kira 3 jenis barang di pasaran. Okey, katalah barang A berharga RM10, barang B berharga RM20 dan barang C berharga RM30. Jadi, kita perlu mendapatkan harga purata barang untuk menentukan upah benar. Okey, jadi kamu boleh mengira harga purata barang dengan mencampur ataupun gabungkan semua sekali ni. Harga barang A RM10 ditambah dengan RM20 harga barang B dan ditambah pula dengan harga barang C iaitu RM30. So kita tambah ketiga-tiga harga barang tadi bahagi dengan bilangan barang, sebab kita ada 3 barang dekat sini. Kalau sekiranya kamu hanya ada 2 barang, so di bawah ni hanya bahagi dengan 2. So bermakna kita dapat RM60 dibahagi dengan 3, jadi harga purata barang ialah RM20. Okey, itu harga purata barang. Jadi setelah kita mengira harga purata barang, sekarang kita akan tentukan pula upah benar. Jadi kita balik semula kepada formula ataupun rumus upah benar tadi. Upah benar ialah upah wang dibahagi dengan harga purata barang. Jadi kita tahu bahawa daripada maklumat upah wang ialah RM5,000, manakala harga purata barang yang telah kita hitung tadi adalah RM20. Jadi kita bahagikan sahaja RM5,000 dibahagi dengan RM20, maka upah benar ialah 250 unit. Okey, jadi cikgu harap kamu faham bahawa upah benar unitnya ada dalam unit, kerana itu adalah kemampuan untuk kemampuan wang untuk membeli barang berapa banyak. Sebab itu unit ialah unit, bukan RM. Sebab di sini RM ni kita dah bahagikan. RM5,000 bahagi RM20. Jadi bermakna dengan wang RM50 tadi, RM5,000 tadi, dengan harga purata barang yang RM20, bermakna kemampuan sebenar wang RM5,000 untuk membeli barang ialah 250 unit. Itu maksud upah benar. Jadi dengan kata lain, 250 unit merupakan kemampuan sebenar upah wang RM5,000 tadi untuk membeli barang ataupun perkhidmatan. Okey. Yang kedua adalah sewa. Jenis pendapatan yang kedua adalah sewa. Okey, mungkin semua orang tahu apa yang dimaksudkan dengan sewa. Kita lihat dulu apa makna dia, apa ciri-ciri sewa. Okey, sewa merupakan ganjaran kepada pemilik faktur tanah, iaitu pemilik bangunan. Kalau di bangunan, contohnya kat sini bangunan, diterima kerana individu memberi hak penggunaan kepada orang lain. Jadi kadar sewa ni biasanya kita boleh beri contoh kat sini rumah. Kadar sewa bergantung kepada permintaan, lokasi dan kegunaan tanah. Selain daripada bangunan, rumah, tanah juga boleh disewakan. Okey, jadi kadar sewa itu bergantung. Sebagai contoh, jika lokasinya berada di sebuah bandar besar, tempat yang strategik,
kemungkinan sewanya akan melambung tinggi, ya. Sebagai contoh, kalau sewa rumah di Kuala Lumpur berbanding dengan di Karak, ya. Jadi kita tahu bahawa di Kuala Lumpur sewanya lebih mahal, kerana kawasan tu dan juga dia punya permintaan yang tinggi, ya. Okey, kita teruskan. Yang ketiga, ya, jenis pendapatan yang ketiga adalah faedah. Okey, apa itu faedah? Ganjaran yang diterima oleh pemilik modal wang, ya. Jadi kalau kita bercakap tentang faedah, mungkin tergambar di fikiran kamu tentang apa dia? Tentang bank. Okey? Jadi faedah ni diterima oleh individu yang menyimpan wang di bank atau memberi pinjaman kepada orang lain. Jadi faedah ada dua. Kalau sekiranya kita sebagai individu membuat pinjaman di bank, kita perlu bayar kepada bank. Tetapi jika sekiranya kita menabung atau membuat simpanan, kita pula akan menerima faedah daripada bank. Okey? Jadi faedah ini dibayar kepada individu yang sanggup menangguhkan perbelanjaan semasa. Maknanya mereka ini sanggup berpisah sementara dengan wang tunai serta menanggung risiko kejatuhan nilai wang. Ini bermakna dia dah menangguhkan perbelanjaan semasa. Sanggup tak belanja, duit tu simpan, kemudian duit tu pula tidak ada di depan mata dan kemungkinan juga akan menanggung risiko kejatuhan nilai wang. Mungkin masa disimpan nilai wang tinggi dan kemudian kemungkinan ada risiko nilai wang tersebut akan jatuh. Okey, penerimaan faedah atau riba adalah haram di sisi Islam. Okey, so maknanya kalau faedah ni di sisi Islam adalah haram, sebab dia termasuk dalam kategori riba, ya. Dan faedah ini sebenarnya dibayar dibayar oleh institusi keuangan konvensional. Konvensional maknanya bukan yang perbankan Islam lah, Okey. So faedah boleh dikira dengan menggunakan formula ini. Maknanya jumlah wang disimpan, kita akan darab dengan kadar faedah dan tempoh simpanan. Okey. Untung pula merupakan ganjaran yang diberikan kepada faktor usahawan. Okey. Jadi faktor usahawan ataupun seorang usahawan menerima untung kerana mereka ini berani menanggung risiko, menggabungkan faktor-faktor pengeluaran, mengeluarkan idea perniagaan dan menguruskan perniagaan. Okey? Jadi untung juga mempunyai rumus dia. Okey, jadi formula untuk untung ialah jumlah hasil ditolak dengan jumlah kos. Okey, sekarang kita lihat satu contoh. Katalah di sini kita ada gerai goreng pisang Makcik Kiah. Kita tolong Makcik Kiah untuk kira untung. Okey. Makcik Kiah, seorang pemilik gerai goreng pisang, menjual 100 pack sehari dengan harga RM3 setiap pack. Jadi sekiranya kos sepak goreng pisang ialah RM1.80, keuntungan yang diterima oleh Makcik Kiah ialah apa? Ialah berapa? Jadi kita tolong Makcik Kiah kira. Okey, jadi tadi rumus kita untung ialah jumlah hasil ditolakkan dengan jumlah kos. Jumlah hasil ni maknanya berapa dia dapat. Jumlah kos adalah dia punya modal. Okey, kita lihat dulu. Sebagai contoh kat sini, dalam maklumat soalan, kita diberitahu bahawa Makcik Kiah ni dia dapat menjual 100 pack sehari dengan harga RM3 setiap pack. Jadi itu merupakan jumlah hasil dan RM1.80 ni merupakan modal dia. Jadi kita kirakan jumlah kos ialah 100 pack didarab dengan RM1.80. Okey, so kita akan dapat jumlah hasil RM300 dan jumlah kos adalah RM180.
Jadi berapakah keuntungan Makcik Kia? Kita tolakkan sahaja. Bermakna Makcik Kia boleh mendapat keuntungan RM120 sehari. Ya? Dengan menjual goreng pisang ya. Sebab Makcik Kia kan glamour. Sebab tu Makcik Kia, Makcik Kia suka tersenyum lebar Makcik Kia. Okey, so kita tinggalkan Makcik Kia. Kita tengok apa pula dimaksudkan dengan dividen. Okey, dividen merupakan sebahagian daripada keuntungan syarikat. Okey, dan dividen dibayar kepada pemegang saham syarikat. Ya. Jadi, dividen juga diterima oleh pemegang unit amanah seperti Amanah Saham Bumi Putra, pencarum kumpulan wang simpanan pekerja KWSP, pendeposit sistem perbankan Islam dan lembaga tabung haji. Okey, seperti yang Cikgu dah sebutkan tadi bahawa dividen merupakan pembayaran yang diberikan kepada mereka yang membuat tabungan di institusi kewangan berasaskan Islam. Ya, begitu juga dengan mereka yang memegang unit amanah, seperti ASB, dan pencarum-pencarum KWSP dan sebagainya. Itu antara contoh yang ni. Dekat sini pun cikgu ada berikan beberapa contoh dividen. Dia ada, kalau kamu lihat KWSP pun dia ada pilihan. Dia ada satu syariah, satu konvensional. Jadi konvensional itu sebenarnya adalah faedah. Jadi mereka yang memilih untuk mengambil maknanya keuntungan berasaskan Islamik, mereka akan memilih syariah. Okey. Ini antara contoh lah cikgu ambil yang ni. Ini merupakan carta dividen KWSP dan ASB daripada 2015 hingga 2019 Okey, itu antara contoh lah. Okey, apa pula faktor tidak produktif? Jadi faktor tidak produktif merujuk kepada mereka yang tidak memberi apa-apa sumbangan dalam ekonomi tapi menerima pendapatan. Okey. Jadi pendapatan mereka ini dikenali sebagai bayaran pindahan. Jadi contohnya adalah pelajar, suri rumah dan juga pesara. Itu antara contoh. Jadi contoh yang paling mudah ialah kamu sebagai seorang pelajar menerima beasiswa ataupun menerima wang saku daripada ibu bapa kamu. Itu semua merupakan bayaran pindahan. Jadi kita tengok sedikit. Bayaran pindahan merupakan pendapatan yang diterima oleh individu yang tidak memberi sumbangan dalam proses pengeluaran, maknanya dalam proses pengeluaran aktiviti ekonomi. Merupakan ganjaran kepada faktor yang tidak produktif dan lazimnya tidak perlu dibayar balik. Sebagai contoh, negara kita semasa kejadian ataupun semasa berlakunya pandemik, contohnya kerajaan memberikan bantuan, bantuan perhatian nasional. Jadi bantuan ini juga merupakan contoh bayaran pindahan di mana ianya tidak perlu dibayar balik. Maknanya rakyat menerima bantuan ini tanpa perlu membayar balik. Okey. Jadi cikgu berikan lagi beberapa contoh yang lain, iaitu wang pencen tadi bagi pesara, beasiswa, wang saku, bantuan perhatian nasional tadi, derma dan juga bayaran pempasan. Jadi itu antara contoh-contoh bayaran pindahan. Dan kamu juga sebagai pelajar, kamu ada menerima bantuan awal khas persekolahan, menerima beasiswa, mungkin beasiswa kecil persekutuan, menerima derma siswa dan sebagainya. Okey. Jadi ini lagi beberapa contoh, beberapa contoh bayaran pindahan, derma, tadi beasiswa, bantuan dan sebagainya. Okey. So, kita settle dengan 6 jenis pendapatan individu tadi. Cikgu ulang balik semula. Yang pertama upah, kedua sewa, ketiga faedah, keempat dividen, kelima untung,
Dan yang akhir sekali adalah bayaran pindahan. Jadi untuk memastikan kamu boleh menguasai atau ingat apa yang telah kita pelajari tadi, jom kita buat sedikit latihan untuk latihan minda kamu. Okey, kita buat latihan dalam bentuk soalan objektif terlebih dahulu. Okey, jadi boleh lihat kepada soalan pertama ni. Okey, apakah jenis pendapatan yang diterima oleh individu yang menyimpan wang dalam akaun pelaburan di bank Islam? Okey, jadi kena lihat kepada kata kunci dia. Okey, dan kita lihat pilihan jawapan, kita ada faedah, dividen, untung dan komisen. Okey, so kita lihat apa kata kunci soalan ini. Okey, pendapatan individu yang menyimpan wang dalam akaun pelaburan di bank Islam. So jawapannya adalah, ya betul, jawapannya adalah dividen, B, dividen. Okey, bagus. Okey, sekarang kita pergi kepada soalan yang kedua. Pernyataan manakah yang menerangkan upah benar? Okey, 1. Dibayar mengikut tempoh masa bekerja. 2. Merupakan bayaran upah kepada buruh. 3. Digunakan untuk menentukan tingkat taraf hidup individu. Dan 4. Merujuk kepada kuasa beli upah wang. Ingat tadi kata kunci kita adalah upah benar. Jadi bila upah benar, jadi jawapan dia adalah digunakan untuk menentukan tingkat taraf hidup individu, iaitu pilihan 3, dan 4 merujuk kepada kuasa beli upah wang. Bermakna jawapan untuk soalan 2 ini ialah apa dia? Ialah D. Jawapan dia D. Okey, kita tengok soalan yang ketiga. Maklumat berikut berkaitan dengan jenis pendapatan individu. Okey, kita tengok situasi ataupun stimulus yang diberi. Encik Akmal bekerja sebagai pembantu takbir dengan gaji RM1,500 sebulan. Dia membuat pinjaman bank untuk menjalankan perniagaan kedai makan pada waktu malam. Dia menyewa sebuah gerai daripada Majlis Daerah Tempatan dengan kadar sewa RM350 sebulan. Apakah jenis pendapatan yang diterima oleh Encik Akmal? Jadi kita lihat dalam soalan tu, setiap situasi itu apakah jenis ganjaran yang diperoleh oleh Encik Akmal. Okey, Encik Akmal bekerja sebagai pembantu takbir dengan gaji RM1,500 sebulan. So bermakna Encik Akmal mendapat ganjaran apa dia? Ya betul, upah. Jadi yang pertama upah. Okey, kemudian dia membuat pinjaman bank untuk menjalankan perniagaan kedai makan pada waktu malam. Dia ada menerima apa-apa pendapatan tak dekat sini? Ada tak? So bermakna maknanya apa ni? Dia membuat pinjaman menjalankan perniagaan. Apa kita punya keyword kat sini? Menjalankan perniagaan. Jadi bila dia menjalankan perniagaan, dia merupakan seorang usahawan. Bila dia seorang usahawan, bermakna dia akan mendapat untung. Okey? Jadi pendapatan Encik Akmal yang kedua adalah untung. Okey, dia pinjam bank. Dia tak dapat pendapatan. Dia pinjam bank, dia kena bayar faedah dengan bank. Okey, jadi hati-hati. Okey, yang ketiga, dia menyewa sebuah gerai daripada Majlis Daerah Tempatan dengan kadar sewa RM350 sebulan. Adakah ini pendapatan bagi Encik Akmal? Tidak kan? Ini merupakan kos dia. Maknanya yang dia kena bayar. So ini akan dikira dalam kos perniagaan dia. Tetapi ini bukan pendapatan. So bermakna 3 dan 4 ni bukan dia bukan pendapatan. Sebaliknya dia kena tanggung. Okey, so jawapan kita apa? Ni tadi. Bekerja sebagai pembantu takbir dengan gaji RM1,500 sebulan, dapat upah. Okey, membuat pinjaman bank, dia kena bayar faedah, menjalankan perniagaan kedai makan,
Encik Akmal dapat untung menyewa sebuah gerai, Encik Akmal kena bayar sewa. So, soalan ini nak apa? Dia nak jenis pendapatan yang diterima oleh Encik Akmal. Okey, bukan jenis pendapatan yang dibayar oleh Encik Akmal. Okey, so hati-hati. So, jawapan upah dan untung sahaja. Faedah dan sewa tu tak ada. So, bermakna jawapan kita adalah 1 dan 2. Jawapan kita adalah A. Okey, macam tu cara kamu jawab, di mana kamu kena pastikan betul-betul apakah kata kunci dalam maklumat supaya kita tak tersilap jawab. Okey, jadi cukup dengan soalan objektif. Sekarang kita cuba pula soalan berbentuk struktur. Okey, kamu perhatikan soalan ini. Okey, jadual di bawah menunjukkan upah wang dan harga dua jenis barang pada tahun 2018 dan 2020. Okey, so kita diberi di sini pada tahun 2018 upah wang ialah RM4,000 dan harga barang X ialah 100, RM100, harga barang Y ialah 300. Manakala pada tahun 2020 upah wang telah meningkat RM5,000, harga barang juga telah meningkat, harga barang X meningkat menjadi RM160 dan harga barang Y ialah RM400. Okey, jadi apa yang perlu kamu buat di sini? A. Hitungkan harga purata barang bagi tahun 2018. Kedua, upah benar pada tahun 2020. Maknanya soalan A ni kamu perlu menghitung. Dan soalan B, jelaskan keadaan upah benar pada kedua-dua tahun tersebut. Okey, so bermakna kita kena kiralah dahulu kerana dekat sini kita hanya ada upah wang dan harga barang X barang Y. Sedangkan soalan dia nak harga purata barang dan upah benar. Okey, so kita lihat bagi soalan A Jadi hitungkan harga purata barang pada tahun 2018 2 markah, upah benar pada tahun 2020 2 markah dan tugasan kamu yang kedua adalah untuk jelaskan. Maknanya setelah kita hitung nanti, kamu perlu jelaskan keadaan upah benar. Maknanya bagi tahun 2018 dengan 2020 sebab kedua-dua tahun tersebut juga diberikan 2 markah. Okey, so kita lihat bagaimana nak hitung purata harga barang. Okey, soalan nak tahun 2018 Jadi purata harga barang seperti yang telah cikgu terangkan tadi, jumlah harga barang, okey, bermakna kita ada 2 barang di sini kan. 2018 kita kena ambil harga barang X dan harga barang Y, Harga barang X ditambah dengan harga barang Y dibahagi dengan bilangan barang. Jadi oleh kerana kita hanya ada 2 barang, so di bawah ni hanya 2 lah bahagi 2. So kita ambil daripada tahun 2018, so RM100 ditambah dengan RM300 bahagi dengan 2. So, kita akan dapat jawapan RM200. Apakah yang dimaksud dengan RM200 ni? Ialah purata harga barang bagi tahun 2018 ialah RM200. Jadi, ingin cikgu nak ingatkan kepada semua, jika sekiranya kamu diberi kata tugas hitungkan, ni ada 3 benda yang perlu kamu berikan, iaitu rumus. Jika sekiranya dalam soalan tidak disertakan rumus, apabila kamu memberi rumus, kamu layak untuk dapat 1 markah untuk rumus. Okey, kemudian yang kedua adalah jalan pengiraan dan ketiga jawapan tepat. Jawapan tepat mesti disertai dengan unit yang betul, barulah komplit. Jadi kat sini kalau jawapan seperti ini akan layaklah dapat 2 markah. Sebab sepatutnya markah yang boleh diberi untuk soalan ini adalah 3 markah, tetapi peruntukan untuk soalan ini hanya memberi 2 markah. Okey, so kita teruskan. Kita dah settle kira purata harga barang tahun 2018 RM200. Okey, tugasan kita yang kedua, kita kena hitung apa? Upah benar pada tahun 2020.
ya. Jadi seperti yang kita maklum, bila kita mengira upah benar, balik kepada formula cikgu tunjukkan dulu. Formula upah benar ialah upah wang bahagi dengan purata harga barang. Jadi kamu perlu mengira terlebih dahulu perlu mengira terlebih dahulu purata harga barang bagi tahun 2020. Soalan A1 tadi kita mengira purata harga barang bagi tahun 2018. Jadi kita ulang step untuk yang ini, di mana seperti biasa kita akan tambahkan ni. Harga barang X ditambah dengan harga barang Y iaitu RM160 ditambah dengan RM400 dibahagi dengan 2. So untuk harga purata ataupun purata harga barang bagi tahun 2020 ialah RM280. Okey, jadi setelah kita dapat yang ini, purata harga barang, barulah kita boleh kira upah benar. Okey. Jadi nak kira upah benar tadi seperti cikgu dah sebut, upah wang dibahagi dengan upah purata harga barang. So upah wang kita RM5,000 daripada maklumat soalan tadi bahagi dengan RM280 yang kita dah kira sebelum ini. So bermakna upah benar pada tahun 2020 ialah 17.86 unit. Ingat, upah benar unitnya adalah unit sebab dia merupakan kemampuan membeli barang, bukannya nilai ringgit jadi ingat tu. Okey, kita habis soalan A. Kita lihat pula soalan B, dia nak apa tadi? Jelaskan keadaan upah benar bagi kedua-dua tahun tersebut. Okey, jadi kalau kita lihat tadi, untuk tahun 2018 kita hanya mengira purata harga barang. Tahun 2020 kita diminta untuk mengira upah benar tetapi soalan B ni dia minta kita untuk jelaskan keadaan upah benar bagi kedua-dua tahun tersebut. Bermakna kamu perlu mengira upah benar bagi tahun 2018 terlebih dahulu, barulah kamu boleh menjelaskan keadaan upah benar bagi kedua-dua tahun tersebut. Okay, kita lihat. Jadi kita kiralah, sebab kita dah kira tadi berapa kita punya harga purata harga barang kita, jadi senang, kita terus bahagi saja dapat 20 unit. Dan upah benar bagi tahun 2020 kita dah kira tadi pada A2. Jadi kita tengok kat sini, upah benar tahun 2018 ialah 20 unit, manakala upah benar bagi tahun 2020 ialah 17.86 unit. Jadi kalau kita lihat pada angka di sini, apa yang kita boleh simpulkan? 2018 dengan upah wang RM4,000, individu mampu mendapatkan 20 unit barang. Pada tahun 2020, upah wang ini telah meningkat kepada RM5,000, namun disebabkan oleh peningkatan harga barang tadi, apa yang berlaku ialah upah benar hanya 17.86 unit. Bermakna dengan upah wang RM5,000, individu tersebut hanya mampu mendapatkan 17.86 unit barang. So bermakna apa ni? Upah benar naik atau turun? Naik atau turun? Ya, betul. Maknanya upah benar telah merosot ataupun telah menurun di mana kemampuan upah wang untuk membeli barang semakin berkurangan, walaupun kita tengok upah wang meningkat. Disebabkan apa? Disebabkan harga barang tadi turut meningkat. Peningkatan harga barang lebih tinggi daripada peningkatan upah wang. Jadi kalau soalan ni tadi dia minta kita jelaskan, kamu ini contohnya macam mana kita memberi penjelasan sebab dia ringkas saja 2 markah. Jadi kita tunjukkan pengiraan kita tadi. Oleh itu upah benar pada tahun 2020 telah menurun. Kamu juga boleh guna merosot berbanding tahun 2018 sebanyak 2.14 unit. Sebanyak 2.14 unit. Mana kita nak dapat 2.14 unit ini?
20 kita tolak dengan 17.86 unit. Bermakna dia telah menurun. Menurun. Sebanyak yang inilah 2.14 unit. Okey, jadi itulah contoh bagaimana kita hendak tackle ataupun menjawab soalan struktur. Soalan struktur dia mudah sedikitlah. Tak perlu banyak-banyak. Apalagi apabila soalan yang berkait dengan pengiraan. Dia mudah saja. Okey, so ini adalah contoh soalan kuantitatif. Okey. Jadi, kita selesai dengan subtopik kita pada hari ini iaitu jenis pendapatan individu. Jadi, cikgu nak ingatkan kepada kamu, setiap perubahan dalam kehidupan kita bermula dengan perubahan yang kecil. Bermakna, perubahan yang besar yang ingin kita lakukan perlu bermula dengan langkah yang kecil. Okey, so jika kamu dapati video cikgu kali ini bermanfaat dan banyak memberi kamu input berguna, jadi cikgu ucapkan terima kasih kepada semua. Mudah-mudahan ianya membantu kamu. Okey, jadi insyaAllah kita akan bertemu lagi dalam video seterusnya. Jadi terima kasih pada cikgu sekali lagi. Dan sebagai tanda sokongan, jangan lupa untuk subscribe, like dan share. Pada mereka yang belum subscribe, sila subscribe dan pastikan kamu tekan butang loceng untuk notifikasi video-video seterusnya daripada cikgu Ainun. Okey, jadi jangan lupa share video ini supaya lebih ramai mendapat manfaatnya. Okey, jadi hingga kita bertemu lagi, sekian saja daripada cikgu. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, segala kekurangan datang daripada cikgu sendiri. Hingga kita bertemu lagi, jaga diri, hiasi peribadi. Assalamualaikum. Bye bye.